Okay, kita sudah pun berada di saluran langsung di page penerbit Universiti Malaysia Pahang. InsyaAllah kita akan bermula tidak lama lagi. Sambil-sambil kita menanti itu, saya merayu kepada rakan-rakan kita di luar sana yang sedang menanti untuk sharekan posting kita pada pagi ini, secara langsung kita pada pagi ini, insyaAllah supaya lebih dapat ramai yang bermanfaat dan dapat berkongsi dengan ilmu-ilmu ataupun informasi terkini diskusi kita pada begini ya. So kita tunggu dulu satu view yang signifikan sebelum kita mulakan diskusi suara UMP pada pagi ini ya. Itu saya pada pagi ini, secara langsung kita pada pagi ini, insyaAllah supaya lebih dapat ramai yang bermanfaat dan dapat berkongsi dengan ilmu-ilmu ataupun informasi terkini diskusi kita pada begini ya. So kita tunggu dulu satu view yang signifikan sebelum kita mulakan diskusi suara UMP. Sama-sama itu ingin juga saya maklumkan ya kepada rakan-rakan kita di luar sana bahawa ini adalah program kali yang ke-8, siri yang ke-8 suara UMP kita adakan bagi meraihkan karnival jualan buku dalam talian penerbit Universiti Malaysia Pahang ya, yang bermula pada 1 Mei sehingga 9 Jun. Ini merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk kita bersama-sama meraihkan page ini dan boleh tuan-tuan like page kita untuk mendapatkan informasi dan share informasi yang ada, buku-buku yang digunakan oleh pelajar untuk mendapatkan akses yang lebih baik ya kepada penerbitan kita ataupun buku-buku terbitan penerbit Universiti Malaysia Pahang. Kita menanti ya, kita menunggu lagi seminit dua. Alhamdulillah kita punya panel sudah pun sampai tapi tak bersongkok kali ini. Kita tunggu sekejap ya Tan. Untuk pengetahuan semua juga, saya langsung ini juga boleh ditonton melalui page Tuan Syed Menawar ya, Tuan Syed boleh ditonton sana, di-share untuk tontonan pihak ataupun rakan-rakan di sana. Jangan lupa ya, bagi mereka yang ketinggalan untuk siri 1 sehingga ke-7, kita ada repost semula siri ini di page kita, boleh tonton berbagai-bagai isu, berbagai-bagai topik, berbagai tema yang telah kita bincangkan sepanjang bulan Ramadan baru ini, dan juga boleh kita tonton semula dalam bentuk video yang telah kita masukkan dalam upload dalam YouTube, juga boleh kita tonton di sana. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Okey, insyaAllah kita boleh mula sikit ya Tuan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaluhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Syawal kepada semua penonton dan rakan-rakan kita di luar sana yang sudi ya bersama-sama kita pada pagi ini, iaitu dalam siri yang ke-8 diskusi suara UMP 40 minit bersama tetamu istimewa kita ya pada pagi ini. Kalau selama ini kita ambil tetamu daripada dalam UMP, kali ini kita ambil luar untuk berkongsi satu topik yang menarik untuk kita sama-sama hayati dan sama-sama kita renungi ya, khususnya kepada warga Universiti Malaysia Pahang. InsyaAllah pada pagi ini bersama kita adalah orang yang tak perlu saya kenalkan lagi sebenarnya. Semua orang kenal, Kaca TV, semua RTM, semua orang tahu ya. Kita bersama dengan Tuan Syed Menawar, Syed Mustar ya, host TV yang sangat terkenal, macam-macam program bicara, forum, dialah host yang saya pun banyak belajar pada beliau. Dan hari ini kita dapat
berkongsi bersama dengan beliau pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Azli? Selamat Raya. Selamat Raya, maaf saya batin kita. Tuan Nawar. Ya. Terima kasih sudi menerima jemputan kami. Itulah, saya kena mula dengan minta maaf dulu sebab syarat songkok tu tak dipenuhi. Okey, itu pun di akhir di akhir kita minta meraihkan sikit suasana hari raya kepada rakan-rakan kita di luar. Okey, Tuan Syed, terima kasih kerana sudi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan insya-Allah pada pagi ini kita akan berbincangkan satu topik berkenaan tentang penulisan komersial. Dalam istilah apa yang saya sebut sebagai menjana lah, penulisan yang produktif, penulisan yang boleh memberikan impact yang berkualiti kepada pembaca lah. Ini adalah kerana sejak akhir ataupun berlakunya COVID-19 ni, kita lihat ramai yang berada dalam talian. Kita lihat pensyarah, warga universiti semua bekerja daripada rumah. Jadi mereka akan mula banyak berada dalam talian, banyak mula melihat konten, mula memperbaiki kompetensi diri dengan melaksanakan penulisan dan mula tercetusnya keperluan ataupun kompetensi yang ada dalam kalangan warga, mungkin warga universiti, warga di luar sana yang merasakan perlunya ada satu ilmu tentang penulisan yang berimpak di luar, yang dapat dikongsi oleh netizen, yang diterima oleh masyarakat awam. Kadang-kadang kita di universiti ni kadang-kadang seronok tulis penyelidikan, jurnal, barangkali mereka terlepas pandang ataupun ingin mendapatkan sedikit tip-tip ataupun pandangan ataupun hala tuju cara untuk penulisan yang lebih bersifat komersial diterima. Mungkin pusingan pertama ni Tuan Syed Nawar boleh beri sedikit view secara keseluruhan apa yang kita istilahkan sebagai konten penulisan yang bersifat komersial ini. Mungkin kita mulakan, Syed. Itulah Azli, terima kasih. Saya cuba untuk mengekonomikan perbincangan kita ni sebab bila bercakap soal penulisan komersial ni, saya tergambarkan apa niat penerbit UMP nak bincang tentang ini. Jadi kita faham bahawa penerbit UMP ni sudah tentu ada KPI-nya, jadi walaupun penerbitan itu ada nilai ilmu yang tinggi, tak semestinya buku akademik sebab saya rasa kita bezakan antara buku yang mempunyai konten ilmu yang tinggi dengan buku yang sifatnya akademik. Buku akademik ni mungkin kita lebih merujuk kepada buku untuk tujuan research dan juga untuk tujuan buku teks. Di situ pun komersialnya ada, Azli Bayangkan kalau pensyarah bidang biologi misalnya, dia terbit buku teks untuk 200 pelajar dia. Berarti setiap semester 200 judul pasti akan dibeli. Jadi itu pun pengkomersialan juga. Cuma bila kita melihat UMP ini sebagai sebuah penerbitan penganjur program kita pada hari ini, mungkin niatnya juga untuk melebar luaskan lagi kandungan itu supaya tidak terbatas hanya untuk tujuan pelajar UMP saja, hanya tujuan kuliah saja, tapi juga untuk pasaran yang umum. Saya rasa menarik tadi bila Azli mulakan dengan gambaran bahawa PKP ataupun krisis COVID ini memberikan cabaran yang tersendiri. Kita perlu memahami cabaran ini dalam latar budaya yang berbeza sebab kalau kita dapati di lain negara, lain padang, lain lala, lain padang, lain belalang. Kerana walaupun kita di sini keluh kesah soal penjualan buku agak terbatas disebabkan PKP, di Eropah misalnya, bahkan di US, di UK, jualan dalam talian ni pada peringkat ini walaupun ada momentumnya dan didapati sedang flat is becoming a flat curve. Jualan buku online secara e-commerce meningkat mendadak sehingga ada setengah sektor itu mencecah sampai 200%. Saya dapati Sweden sekurang-kurangnya jualan buku e-commerce-nya 200%. Jadi itu, dan berbeza dengan kita di sini. Kita di sini tidak berlaku itu. Jadi kalau kita nak bercakap secara universal, maka kita kena lihat lain pasaran, lain penerimaannya. Macam di Malaysia ni kalau kita lihat, Kota Buku juga buat kenyataan sekitar awal pertengahan April mengatakan jualan buku merudum. Kita juga sedih dengar berita Azli beberapa toko buku utama MPH katanya 7 cawangan akan ditutup menjelang awal Jun. Dan ini memberi kesan yang tersendirilah. Cumanya soal pasaran buku itu seperkara, tetapi tidak soal penerbit. Saya selalu menganggap bahawa penerbit dan lebih-lebih lagi penulis. Saya menganggap bahawa penulis itu merupakan orang yang menjadi pemilik organik ilmu itu. Jadi dia boleh berurusan dengan mana-mana penerbit yang dia mahu, bahkan dia boleh menerbitkan sendiri. Jadi sebagai pemilik organik ilmu itu, mereka lah yang perlu tahu nilai sebenar kandungan mereka itu. Istilah apa? Ahlu Makkah adul bisya'abiha kan? Pas ahlu zik. Jadi kalau kita tanya dengan pensyarah kita, ahlu zik ni pensyarah lah kan? Betul. Jadi bidang itu bagaimana, apakah mereka nampak nilai komersial ini? Mungkin di sini Azli kalau kita pergi kepada rumah penerbitan yang komersial, ramai kawan-kawan kita dalam sektor ini kan, ada rumah penerbitan yang business savvy,
Dia savvy dalam kata dia melihat kepakaran yang dimiliki oleh satu-satu profesor atau pencara itu, dan dia melihat bahawa oh ini ada commercial value yang dia boleh olah untuk jadi bahan penerbitan. Kerana saya menjangkakan oleh kerana pensyarah ini mereka telah dibina kerangka nilai dan pemikiran mereka di dalam perimeter akademik. Mereka tidak sentiasa nampak commercial value itu. Dia perlu sentuhan businessman. Dia perlu, maknanya commercial value tu perlu dilihat sebenarnya, kena pandai cari ya. Mungkin perlu third party. Itu perlunya Azli. Azli dah pergi seluruh dunia tengok ni, jadi mungkin pihak penerbit yang perlu identify di mana adanya commercial value. Misal dalam era COVID ini, kita lihat bidang kepakaran UMP misalnya chemical engineering, antara sektor yang berada dalam ranking yang terbaik di dunia, tersenarai dalam 200 yang terbaik. Apa yang jabatan chemical engineering ini boleh tawarkan kepada dunia hari ini dalam bentuk penerbitan yang boleh memberikan menjana pendapatan semula kepada penerbit baik dan juga royalti kepada penulis. Kadang-kadang pensyarah tu tak nampak, tetapi penerbit ataupun rumah penerbitan luar, ini ada persaingan pula lah Azli kan? Kalau dia persaing luar, dia pula pancing pensyarah ni, terlepaslah rumah penerbit universiti. Jadi ini elemen yang mungkin elok kita lihat persoalan-persoalan ini, bagaimana elemen komersial itu harus dititip. Dan saya menjangkakan mengharapkan pensyarah sahaja, mungkin mereka tak perasan. Kerana mereka tidak terdedah kepada the business side of writing ataupun publication. Jadi itu memerlukan kepakaran Azli untuk membimbing dan membantu mereka. Betul. Tuan Munawar, ada satu soalan lagi yang saya terima daripada kalangan warga universiti yang bertanyalah, mereka ni kadang-kadang ahli akademik, example lah, contoh, mereka ni dah biasa tulis nada tulisan mereka, format mereka dalam bentuk academician. Jadi bila mereka nak pergi ke media sosial, bersaing ataupun berhadapan dengan dunia yang lebih luas di luar sini, mereka perlu merendahkan cara penulisan, lebih kepada penulisan yang layman, yang boleh dibaca oleh masyarakat. Jadi itu adalah satu kemahiran yang bagaimana sebenarnya diperlukan bagi seorang akademik untuk memperolehi kemahiran seperti itu. Ya, ada dua perkara yang saya rasa kita kena tengok di sini. Satunya adalah pensyarah itu, ataupun itu saya sebutkan tadi, penulis itu adalah pemilik organik ilmu itu. Betul. They know best. Mereka lebih mengetahui tentang bidang mereka. Kita sebagai juru jual buku misalnya, kita hanya melihat pasaran dan apa yang pasaran mahu. Kerana dari kacamata penerbit, timbang taranya adalah apa? Adalah supply and demand. Apa yang pasaran mahu. Kalau demandnya tak ada, kerja kita sebagai penerbit adalah untuk create demand itu. We create the need, we create the wants. Itu satu elemen bisnes. Tetapi mungkin ada pensyarah yang mengetahui bidang dia ni ada commercial value, ada tuntutan, tetapi kita tak nampak. Mereka boleh memaklumkan kepada kita. Itu satu elemen yang harus adalah hubungan simbiotik. Jadi di situ siapa pemain utamanya? Pada hemat saya, pemain utamanya, kuncinya adalah editor copy editor. Yang mengenal pasti. Jadi nak menjembatani di antara keperluan pasaran dengan bidang kepakaran pensyarah itu, kedua-dua tu kena selalu berbincang, melihat dan ada trajectory bisnes. Kalau kita nak tahu apa buku, adakah buku ini boleh diterima dalam pasaran dalam tempoh 2-3 bulan akan datang, cabarannya apa? Kita bukan jual kari pak atau nasi lemak. Kita beli beras di pasar dan esok kita boleh pasarkan. Kita nak terbitkan buku ni Azli, satu buku berapa bulan untuk siap? Jadi menjelang buku itu siap, adakah keperluan buku itu masih menjadi tuntutan di dalam pasaran? Sebagai contoh, saya membaca report Publisher Weekly. Kita dapati buku yang mencanak-canak naik belian online di UK misalnya, adalah buku yang berkait tentang pandemik sampai 70%. Dua buku kebelakangan ni naik 70%. Topik tentang pandemik ya? Tentang pandemik. Berarti tiba-tiba ada kesedaran pembaca nak tahu tentang pandemik, maka berbondong-bondonglah membeli buku secara dalam talian berkait tentang pandemik. Masalahnya kalau kita baru bermula hari ini, bertolak daripada hari ini, proses kita menerbitkan buku saya jangka paling cepat 3 bulan. Betul. Adakah selepas 3 bulan masih tema pandemik menjadi tuntutan pasaran? Ini cabaran perniagaan. Jadi itu perlu ada kecerdasan niaga lah di situ. Jadi itu satu perkara. Kemudian saya ambil satu lagi sudut bila mana kita create demand sebagai penerbit dan juga sebagai penulis. Kerana hari ini saya selalu menekankan, saya ni agak apa nak sebut ya. Kadang-kadang saya sebut ini penerbit agak terguris. Jangan keras hati ya. Saya antara penerbit dengan penulis yang punya jangka hayat panjang sebenarnya penulis. Lebih-lebih lagi dalam kederasan teknologi yang ada ni. Jadi kalau saya sebut ini,
teman-teman yang menjadi penerbit dia akan cepat terkuris. Tapi realitinya begitu. Betul. Hari ini orang membeli buku atas nama selebritinya, bukan sebab bukunya. Walaupun bukunya sampah pun, walaupun bukunya banyak grammatical error pun orang masih beli. Betul. Okay. Betul. Jadi bayangkan kalau Nilofa tulis buku. Kan? Dia tulis apa saja, ratusan ribu mesti terjual. Tuan awak, itu satu menarik, fakta yang menarik bahawa kalau popular kan, dia nak jual apa pun kan, kalau kita lihat dalam medsos, dia tulis apa pun orang like, orang share sebagainya lah. Saya nak tanya Tuan Nawal lah, contohlah, kalau kita pensyarah ada yang tak popular, tak glamour sebagainya, adakah mereka perlu glamourkan diri dulu untuk memastikan karya itu, ataupun bagaimana konsep kaedah nak masuk ke dalam pasaran yang lebih komersial? Ya, menarik. Sebab saya sebutkan tadi bahagian yang kedua tadi tu, menjadikan pensyarah ini yalah ramai rumah penerbitan hari ini dia mencari celebrity writers. Kerana saya sebutkan tadi bahawa penerbit ini congak dia adalah untung rugi. Jadi kalaupun buku itu merupakan buku yang penting, tetapi mereka tidak akan menyungguhinya seperti mana buku yang confirm komersial. Itu kita tak boleh elak kerana itu adalah perhitungan niaga. Tetapi di satu sudut lain, kalau kita tengok dari pengalaman penerbit, saya perlu sebut satu penerbit yang saya rasa savvy lah dalam hal ini, PTS Academia. PTS Academia. Mereka pernah buat, iaitu mereka mengenal pasti pensyarah daripada seluruh negara, mana yang well known. Hari ini ramai doktor misalnya, ramai doktor yang well known. Jadi kalaulah KPJ ke Glen Mary ke mana yang hospital yang savvy, corporate com, boleh guna nama doktor itu untuk melahirkan buku yang hangat. Kerana itu boleh menjana pendapatan yang boleh ratusan ribu kalau mereka savvy lah. Dan boleh bekerjasama dengan UMP bahkan kalau untuk tujuan itu. Jadi membina jenama itu seperkara. Tetapi PTS Academia satu ketika dahulu, apa yang mereka buat saya lihat adalah mereka mengenal pasti tokoh-tokoh akademik daripada seluruh negara dan mereka santuni pensyarah-pensyarah ini dan mereka bantu untuk pensyarah ini menulis. Kerana Azli timbulkan tadi, pensyarah ini bahasanya akademik. Tetapi mereka bukanlah editor. Mungkin ada seorang dua pensyarah yang memang savvy, yang memang editorial, kita ada banyak nama yang kita boleh sebut di sini. Tetapi sebagusnya usaha untuk menurunkan apa nak panggil menjembatani. Dia simple je. Anggap pensyarah tu berada di atas. Jadi yang memahami pensyarah ini mungkin orang macam Azli saja. Kan? Jadi masyarakat di bawah ni komen dia kata apa pensyarah ni cakap tak faham. Jadi tanggungjawab penerbit ini adalah untuk menjembatani di antara pensyarah yang tinggi bahasa dan laras hujahnya di bawah. Jadi PTS Academia melakukan itu saya lihat dengan agak baik pada satu ketika. Tapi saya tidak mengikuti perkembangan mutakhir ini apakah masih ada momentumnya atau tidak. Kalau itu boleh dilakukan sendiri oleh pensyarah itu, maka tugas editor, tugas penerbit lebih mudah. Betul. Bahkan sebenarnya kalau pensyarah itu betul-betul savvy, mereka boleh terbit sendiri. Betul. Tambah dengan kalau mereka glamour popular, mereka boleh buat sendiri sebenarnya. Betul. Mereka boleh melangkaui tugas penerbit dan itu memberikan pulangan yang lebih besar kepada mereka sebenarnya. Betul. Jadi bila Azli tanyakan tadi bagaimana nak menyantuni pensyarah, ini Puan Ainun bagus ni. Kalau pergi kursus Puan Ainun dia boleh cerita ni macam mana daripada tesis. Kerana keresahan saya juga Azli, saya selalu sebut. Kadang-kadang ada penerbit universiti bila dia menerbitkan buku, kita faham ada pensyarah yang perlu terbit buku untuk tujuan KPI beliau. Tetapi saya rasa untuk buku berada di pasaran awam, sekurang-kurangnya statistik SPSS itu tak perlulah masuk sampai 5-6 halaman sebab dia tak memberi makna kepada orang macam saya. Kedua semua nombor. Jadi itu soal editorial yang perlu disantuni. Ini ada tokohnya, ada pakar yang boleh membantu pensyarah supaya mereka boleh buat satu bengkel seminggu tak sampai saya menjangkakan mungkin 2-3 hari. Jadi tokoh-tokoh ini boleh duduk sekali, dia boleh dilute dia boleh cairkan yang akademik itu, yang heavily akademik itu menjadi bacaan umum yang lebih lunak untuk pasaran yang lebih terbuka. Jadi pensyarah kena ada kesediaan sebab ada juga setengah pensyarah tu dia tak mau, dia kata tak boleh dipopularkan. Pada hemat saya pandangan akademik mereka itu perlu dipopularkan. Kalau tak selama mana rakyat tak akan faham apa yang mereka bicarakan. Sebab salah satu bertanggungjawab mereka adalah untuk menyebarluaskan ilmu itu kepada masyarakat. Mereka perlu merakyatkan ilmu mereka. Kalau hanya dalam kalangan akademia saja, kritik orang macam saya adalah ia hanya menjadi intellectual exercise yang tidak ada pragmatism, yang tidak ada realism dan tidak ada nilai komersialnya. Nanti besok siapa nak beli kalau cakap yang tinggi-tinggi saja kan? Betul. Kita kena ada keseimbangan itu. Popular
dan juga substantif. Popular, substantif. Ada substance tetapi popular. Kalau ada keseimbangan itu, saya rasa tugas Azli beres. Betul. Okey, kepada penonton yang baru menonton siaran kita, boleh memberi komen ataupun bertanya soalan kepada panel kita. Saya buka di page kita, sila letakkan soalan jika ada, saya akan bacakan. Sebelum tu kita wawarkan juga kepada rakan-rakan, share kita punya link supaya lebih dapat banyak lagi manfaat ya. Okey, Tuan Munawar, saya nak teruskan juga soalan yang berikutnya. Saya difahamkan Tuan Munawar ada menguruskan satu dipanggil waktu Ramadan baru-baru ni, penulisan sekolah penulisan Ramadan. Saya pun dapat tahu last minute dia viralkan dan saya mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Boleh Tuan Nawar cerita sikit apa sebenarnya dipanggil sekolah penulisan Ramadan ini? Kredit yang perlu diberikan sebenarnya adalah kepada MyMove. Ya. Saya hanya mendukung saja sebab yang berada di MyMove tu kawan-kawan. Jadi saya lihat bahawa itu satu usaha inisiatif yang menerobos, ya, sangat breakthrough. Kerana sehingga ke hari ini saya difahamkan kami sudah berjaya mengumpul peserta sehingga 2,200 peserta. Bayangkan Azli, ya, kalau kita nak buat satu physical congregation, satu perhimpunan melibatkan 2,200 orang, di mana kita boleh buat? Kan? Apa kos yang kita kena tampung? Tetapi itulah bagusnya hikmah bila berlakunya PKP ini adalah kita terdorong untuk menerima budaya digital begini. Yeah. Kalau tidak, Azli mungkin panggil saya pergi ke UMP. Betul. Oleh kerana kita terbatas dengan PKP, maka penerbitan yang kita buat sebegini boleh diterima dan dia mula membudaya. Dan ada buku yang bagus ni, Chaos. Dia bercakap soal bagaimana budaya itu terbit disebabkan oleh antara lainnya keterpaksaan. Jadi PKP ni kita terpaksa dan akhirnya jadi budaya. Yeah. Dan ini lebih bagus. Dia boleh direpositorikan, boleh disimpan, boleh dipecah kecil, boleh dirujuk dari semasa ke semasa. Barulah masyarakat akhirnya, lebih bagus betul. Berjimat dan sebagainya. Jadi bila kami buat, saya mendukung usaha MyMove untuk mengadakan kursus penulisan Ramadan itu, pada peringkat awal ni saya kata, it's a good effort kerana kita boleh, di situ terhimpunnya sehingga 28 mereka yang punya pengalaman hands on, ya. Ada mereka yang menulis daripada peringkat asasi, ada pihak yang mengendalikan kluster pemasaran yang mana memberikan pandangan balas tentang bagaimana nak melariskan buku, membina, tadi Azli bertanya soal branding, penjenamaan sendiri. Ya. Semuanya 28 ini. So, bererti sebenarnya khalayak masih boleh, anda semua masih boleh menyertai, cumanya kami agak kempennya besar-besaran sebelum hari raya itu. Kerana kita memberikan harga early bird. Seusai sahaja Ramadan kita menutup dan saya menjangkakan hari ini harganya mungkin 129 seorang. Namun 129 seorang itu anda boleh terus mengikutinya sehingga bulan 11. Jadi ada tema-tema yang sangat menarik. Ada tema yang soal membina affiliate, membina pengaruh, soal credibility, soal bagaimana membangunkan manual untuk panduan. Ini memberikan suatu liputan yang agak komprehensif. Khususnya kalau anda baru nak cuba menulis. Sebab itu saya katakan tadi, di antara penerbit dengan penulis, hari ini conviction saya mengatakan bahawa menangani penulis itu lebih besar dan lebih panjang jangka hayatnya berbanding dengan penerbit. Penerbit ni dia boleh turun naik, boleh, bahkan kita dengar banyak rumah penerbitan yang mula suffer kerana jualan merudum disebabkan oleh PKP ni. Tetapi ada atau tidak rumah penerbitan itu, ilmunya datang daripada penulis. Jadi kalau penulis ini savvy, mereka boleh membina kekuatan baru semula. Kita tahu COVID ini membunuh struktur, ya, banyak struktur-struktur yang khususnya SME akan runtuh. Itu satu yang menghiburkan kita. Bukanlah berarti kita gembira dengan apa yang berlaku dan ramai yang akan kehilangan kerja. Tetapi dalam realiti ini, orang yang punya idea, sama ada dia bekerja atau tidak, wahananya ada online dan latihannya boleh ditawarkan di dalam sekolah penulisan Ramadan. Anda masih boleh menyertai ini untuk mendapatkan lebih 40 jam kursus, yang mana bukan berarti orang terlupa 40 jam yang Allah lamanya nak hadir. Sedangkan anda boleh pergi revisit sampai bulan 11 ini. Kita tawarkan package ini untuk kita lihat bagaimana kursus sekolah penulisan Ramadan ini boleh membantu untuk membina skill set dan mindset untuk menjadi penulis, bahkan juga rumah penerbitan yang berkredibiliti, yang diyakini dan boleh adjust dengan senario yang sedang berubah pada hari ini. Jadi saya difahamkan Azli pun nak menyertai selepas ini, ya. Itu yang saya baru tahu dan diviralkan. Mungkin boleh skill-skill yang kita asal kita nak
galakkan mungkin pensyarah kita sedai program yang ada kualiti seperti itu, sebab kita sedia maklum Tuan Nawab, kita seperti contoh kita ada syarikat, anak syarikat yang mana pada hari ini keperluan dari segi menulis konten, terutama dalam memastikan organisasi mereka sentiasa ada follower ya. Sekarang kita lihat banyak menggunakan media sosial Jadi betul keperluan penulisan dalam segi digital marketing ni sangat perlu sebenarnya. Mungkin perkara ini kita akan war kepada staf kita tentang kewujudan sekolah penulisan Ramadan ini untuk mereka sertai insya-Allah. Dan boleh saya tambah di situ Azli? Ya. Boleh saya tambah sebab apabila Azli menyebutkan ini tajuk kita penulisan komersial. Mungkin oleh kerana kita ada keterbatasan masa, kita banyak mengurut soal penulisan ini dalam kerangka penerbitan buku. Betul. Sedangkan penulisan komersial ini ada banyak lagi. Betul. Kita ada penulisan skrip, ada penulisan copywriting, ada penyediaan pamphlet, brosur, makalah, malah speech writer. Ada orang yang mengambil upah untuk membuat ucapan politikus. Ya, ghostwriter sebagainya. Jadi kalau kita bercakap soal skill penulisan untuk tujuan penulisan yang lebih luas, bukan semata-mata soal penerbitan buku dan majalah. Betul. Bahkan saya tahu ada teman-teman yang menjadi penterjemah. Dia boleh dapat sampai 7-8 ribu sebulan hanya bekerja dari rumah. Dan dia mendapat bayaran dalam dolar. Kontrak setiap bulan dapat. Jadi saya kata, wah, ini sebenarnya penulisan komersial ni ada ruangnya. Betul. Kalau tidak membataskan kepada buku saja. Betul. Kita pun memang tidak membataskan hanya dalam konteks jurnal ke artikel rencana Kita sebenarnya ingin menggalakkan supaya lecturer kita, mahasiswa kita, staff kita boleh menulis dengan lebih kreatif, boleh menyampaikan idealisme untuk masyarakat kita berkongsi ilmu-ilmu. Sebenarnya di universiti ni banyak konten, tapi malangnya konten tu tak dapat nak di-highlightkan, diberikan kepada masyarakat awam. Itu yang kita kadang-kadang kita tersangkut di situ kan. Okey, bagi Tuan Munawar, saya nak tanya sikit. Ada satu soalan daripada kita punya baca, iaitu apa pendapat Tuan Munawar tentang status peranan dan sokongan kerajaan untuk memajukan industri buku? Mungkin ada sikit pandangan. Tuan Munawar ada tak? Benda ini sudah berlarutan agak lama. Bahkan kalau kita ikut pautan daripada temu bual banyak pihak, saya lihat Majlis Buku ada buat kenyataan, Kota Buku juga ada buat kenyataan, bahkan industri buku. Kita ada MBIC, Malaysian Book Industry Council. Saya lihat keluh kesahnya bukan hanya soal PKP saja. Keluh kesahnya sudah lama, selama bertahun. Kita memperjuangkan misalnya dasar buku kebangsaan, kehangatannya itu bermusim. Kejap semangat, kejap tidak. Saya rasa komitmen politik ini perlu diberikan penegasan baru. Kerana pada hemat saya, kalau kita bercakap soal nak menjadi negara maju, buku adalah merupakan wahananya yang paling organik. Macam mana kita nak jadikan negara ini maju kalau pemikiran rakyat kita mundur? Dan soalan yang saya timbulkan juga bukan hanya soal kadar pembacaan, tapi kualiti pembacaan. Kerana saya selalu sebutkan ni, banyak kali ramai orang tak suka. Adakah kita buat banyak kempen membaca Azli? Kempen membaca kita ini adakah kempen seremonial ataupun kempen yang asasnya budaya ilmu? Kerana kalau budaya ilmu tak ada Azli, akhirnya kalau buku jual berlambat-lambat pun tetapi buku yang tidak mencerdaskan, akhirnya pelaburan kita tu hanyalah atas kertas dan dakwat, bukan kepada minda. Adakah kita makin banyak membaca, kita makin pandai, ataupun kita makin banyak membaca, kita makin bodoh? Dia boleh jadi dua Banyak baca tapi bodoh, tapi banyak baca macam mana? Kita ada saya selalu sebut dan ramai orang tak suka. Akhbar. Kita ambil contoh akhbar. Kenapa akhbar? Akhbar ni bahan yang menjadi input kita saban hari. Saya tanyakan kepada penonton, akhbar apa yang anda baca? Kita pernah dengar Azli garbage in, garbage out. Sekarang ni kita kena ingat, you are what you read. Betul. Apa yang kita baca? Baik, saya bagi satu lagi senario. Saya memang nak menghentam emosi penonton kita hari ini Azli supaya berdua pada Azli. Kita buat perbandingan yang mudah. Akhbar. Akhbar yang paling laris di Jakarta adalah Kompas. Kompas. Saya tanya, perbandingan Jakarta ini sebandingnya adalah Kuala Lumpur. Betul. Akhbar apa paling laris di Kuala Lumpur? Tak perlu jawab, nanti ada orang akan marah. Itu saja menggambarkan apa? Bererti bahan yang kita muatkan dalam kotak fikir warga kota kita yang berbangsa media Melayu ini, separuhnya adalah
tabloid. Yang tujuannya apa? Betul. Bukan, Tabloid, bukan untuk membina pemikiran yang kritis. Jadi kalaupun kita baca sampah, banyak, jualannya tinggi, boleh bangga. Kalau banggalah. Akhirnya apa? Sebab tak tu ada saya nilai. kata, adakah kita kempen membaca, hanya tujuan membaca, tidak disandari oleh kempen budaya ilmu. Ya, budaya ilmu tu yang perlu ditekankan ya tuan Syed. Kalau kita ada budaya ilmu, kempen membaca mungkin tak perlu. Tak percaya. Ya. Cuba tengok semua negara maju. Ada tak mereka buat kempen besar-besaran membaca selama setahun? Tak ada. Kerana budaya itu sudah ada, jualan buku akan terjual, bahan-bahan yang dipaut juga bahan-bahan yang berilmu. Jadi Mungkin juga apa? tuan Syed, mungkin juga ada pandangan mengatakan bahawa masyarakat dah nak benda macam itu. Contohnya macam cerita hantu, cerita yang bersifat emosi, mereka lebih tertarik. Adakah kerana itu dididik daripada bawah ataupun kita tidak mengasuhnya lebih peringkat asas persekolahan? Mungkin. Saya tidak bersetuju kalau kita meremehkan hiburan. Ya, bererti kalau kita kata hiburan saja. Kita lupa Stephen King buku dia Ya, buku dia ini cerita seram ataupun thriller Stephen King thriller, jualan di seluruh dunia. Tetapi ada inti ilmu di situ. betul. Kalau kita baca buku Stephen King, cerita thriller, dia mengkritik keberadaan Trump sebelum Trump wujud. Ini saya sebut dia dalam kursus sekolah penulisan Ramadan. Itulah nilai komersial ya. Itulah nilai. Betul, walaupun hiburan, ilmunya tetap ada. Ilmunya tetap ada. Saya ada satu lagi anekdot yang selalu saya beri dalam banyak ceramah saya tentang budaya ini. Negara jiran ada perdebatannya bila ditanya dengan kumpulan rock di negara jiran. Okey. Dan ditanyakan pula soalan yang sama kepada kumpulan rock di negara Malaysia. Apakah tentang harapan soal pasaran Malaysia, Indonesia, muzik kita. Jadi artis daripada Malaysia menjawab, dia kata ya kerajaan perlu menjaga kerana banyak bahan-bahan dari seberang datang ke dalam pasaran kita yang kemudian yang menyebabkan kita tidak boleh untuk bersaing kerana lambakan bahan mereka lebih banyak. Itu soalan yang dijawab oleh seorang artis dari Malaysia. Azli tahu apa jawapan daripada seorang artis dalam kategori genre rock yang sama dari Indonesia? Dia jawab bagaimana? Tak tahu tak? Saya nak bagi tahu. Dia kata, ya bukankah muzik ini suatu seni? Dan seni ini memerlukan sentuhan yang dalam dan tinggi. Dan tidakkah dengan adanya keterbukaan itu kita akan menghasilkan karya yang lebih tinggi seninya? Jawapan itu menggambarkan apa? Saya selalu bahagikan 3 peringkat, Azli ya. Big people talk about ideas, medium people talk about events, and small people talk about others. Ya, betul. Jadi kalaupun Azli kata cerita seram, tapi kalau cerita seramnya membawa idealisme, kalau muziknya membawa idealisme, budaya ilmunya ada. Ya. Bukannya soal, jadi saya selalu menghujahkan, kita berkempen membaca ini, adakah kita selitkan budaya ilmu ataupun di atasnya ada pasukan nasyid, anak-anak menyanyi. Apakah kita membuat kempen membaca ini hanya untuk melariskan jualan buku yang akhirnya kita hanya jual dakwat dan kertas, tetapi bukan untuk mencerdaskan akal. Saya dah mula marah hari ni Azli lagi tak. Sabar. Kita banyak ada lagi soalan. Kita kepada penonton yang sedang menonton, kita sedang bersemangat ya untuk membicarakan penulisan komersial, dan tadi Tuan Munawar ada menceritakan bahawa nilai-nilai komersial juga perlu dimasukkan dalam cerita-cerita rakyat, cerita apa, idealisme itu perlu. Barulah nilai komersial itu sebenarnya bermakna ya Tuan Munawar. Okey. Satu lagi soalan, Tuan, kita ada masa lagi. Mungkin pada pandangan Tuan Syed, senario yang berlaku di Malaysia lah dalam konteks penulisan komersial, apa sebenarnya ciri-ciri yang perlu ada lah bagi sebuah karya ataupun sebuah copywriting ataupun yang berkualiti sebenarnya? Azli ya, dunia hari ini semakin hari semakin dijembatani ya. Dia semakin global village istilahnya kan. Desa Buana. Global village. Dan ruang sudah didemokrasikan oleh internet. Orang macam Azli tiba-tiba saja boleh menjadi popular di media sosial di seluruh dunia. Apabila kita punya option, apabila masyarakat dunia hari ini mempunyai pilihan, mereka tidak lagi sentiasa pergi kepada perkara-perkara yang sudah baku. Orang mula mencari keunikan. Kalau kita bercakap soal pasaran Malaysia, orang mula mencari apa yang Malaysia tawarkan kepada dunia. Saya tanya kepada semua rumah penerbitan,
Apa yang Malaysia tawarkan kepada dunia? Cuba kita fikir sejenak. Kita nak menjadi negara maju 2020. Ya. Tetapi semua negara maju, Azli, ada bidang niche-nya. Ada bidang keberhasilan utamanya yang mengatakan, oh saya dari Jerman, saya otomotif. Brand dia ya, brand. Ha. Yes. Dari Korea misalnya, mereka melakukannya selama 17 tahun yang lalu dengan begitu baik sekali. Mereka sudah ada K-pop, K-otomotif, K-kosmetik, K-food, apa yang tidak K. Semua K. Semua okey. Semua K. Mereka melakukannya dengan betul. Walhal pada peringkat awal mereka belajar daripada kita. Saya tanya sekarang ni, Malaysia nak menjadi peneraju apa dalam dunia hari ini? Kerana pasaran kita, Azli, kalau kita bercakap soal, oh saya hanya berada di KL, maka saya nak menjual kandungan hanya kepada warga KL, itu keputusan niaga yang bodoh. Betul, betul. Kalau kita cakap soal pengkomersialan, kenapa kita limitkan pasaran kita kepada KL, sedangkan saya boleh jual sampai ke Ceruk, ke mana-mana saya, ke Kanada, ke seluruh dunia. Why do we limit our potential? The issue here is, it's not about apakah kita melimitkan ataupun kita tak tahu kekuatan kita sebenar apa. Betul. Mana kita belum dapat memahami diri kita sendiri ya. Sebenarnya Azli, saya dapati ada 6 sektor yang Malaysia menjuarai dunia. Saya sendiri banyak ceramah. Saya kata Malaysia menjuarai ada 6 sektor. Tetapi kita tidak menggarap kandungan ini secara baik. Lebih-lebih lagi Azli, hari ini apabila kita lihat kita ada masalah struktur dalam industri buku negara kerana kita melihat buku ini bahkan tidak disenaraikan sebagai industri. Kita saja menggunakan istilah industri. Buku Malaysia tidak dianggap sebagai industri. Belum lagi sampai ya. Sewaktu di Kota Buku saya pergi ke MITI. Itulah agensinya, betul tak? Betul. Kementerian yang menaungi industri adalah MITI. Kami pergi ke MITI, buku ini berada di bawah satu subset di bawah oil and gas. Ya. Itulah kecilnya buku dalam industri Malaysia. Buku tidak, bahkan bila KKMM sebelum ini, Menteri baru ni saya harap Datuk Saifuddin lebih lunak untuk menerima kritik. Kalau dulu, bila kita pergi kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bila kita kata kita dari buku, oh kita kena pergi ke DBP. DBP. Di dalam kacamata KKMM, dia kata kandungan. Kandungan itu apa? Animation, dia kata kandungan itu filem. Dia terlupa animation, buku, skrip dan segala mak nenek yang membuat kita berfikir itu adalah buku. Dan buku asas ya. Buku juga boleh dizahirkan dalam bentuk digital. Kenapa kita disisihkan? Jadi Tuan Syed, yang bila sebut digital tadi, saya tertarik macam konsep penjedilan. Kalau kita di negara kita lah, macam konsep buku digital e-book sekarang ni. Ada yang berpandangan dia bermusim, ada yang naik, ada sekejap turun. Adakah sebenarnya itu realiti ataupun sebenarnya e-book ni trend sebenarnya ataupun memang perubahan? Kita boleh berdebat ini, saya bersedia selama 2 jam lagi tambah. Oh. Saya sekali lagi apa yang saya sebut ini tidak sentiasa diterima dengan lunak oleh rumah penerbitan. Dan saya faham kenapa. Kerana mereka punya beban ekonomi. They have staff, they have overhead, they have business to take care of. Betul. Tapi dahulu sewaktu di Kota Buku, kita kena ingat tanggungjawab Kota Buku ini apa? Kita nak memacu kandungan. Dan sebab itu saya kata industri saya adalah industri kandungan. Bukan industri buku di dalam pengertian buku yang convention itu. Kerana pada hemat saya, buku masa depan Azli, ianya hanya soal a matter of time. Ianya hanya soal masa sebelum kita melihat penzahiran buku dalam pengertian yang kita tak pernah faham. Saya bagi contoh. Di dalam satu seminar pustakawan kebangsaan, ada 700-800 orang pustakawan. Saya tunjuk sebuah buku Azli, buku tulisan Al Gore, tajuknya Our Choice. Our Choice. Our Choice tidak diterbitkan sebagai buku dalam pengertian yang kita faham. Kerana dia tidak ada ISBN dan dia hanya boleh dibeli dengan menggunakan apps. Saya tanya dengan librarian yang hadir, ada 800 orang di depan saya. Saya kata, buku Al Gore ini ada tak dalam sistem library tuan-tuan? Tak ada siapa yang angkat tangan kerana buku ini tidak ada ISBN dan tidak dijual di dalam kerangka buku yang kita faham. Kalau kita pergi ke persidangan buku di Frankfurt itu, anda tidak jumpa buku Al Gore ini, walhal itu adalah buku yang memungkinkan Al Gore menjadi penerima Nobel laureate. Kerana Our Choice itu. Walaupun dia tak mengikut prosedur macam biasa ya, tapi Azli, bukan hanya itu. Kalau kita tengok, tuan-tuan boleh lungsuri laman Sesawang dan cari buku Our Choice, Al Gore. Sifat buku ini bukan e-book. Kerana e-book ini pegun dengan teks, tetapi buku Al Gore, Our Choice ini penuh dengan multimedia.
Bahkan bayangkan Azli, kalau anda membaca buku ini di tablet yang ada GPS, anda boleh menekan peta Google Map terus dari buku itu. Lagi mana terus dapat akses kepada Inilah manifestasi penerbitan akan datang. Saya tanya dengan Azli hari ini. Azli tunjukkan kepada saya satu rumah penerbitan buku di Malaysia yang punya kapasiti untuk menjual bahan ini ke seluruh dunia. Kita ada dua tak masalah. ada. Saya tak jumpa lagi. Tak ada kerana kita ada dua masalah. Satu, kita belum ada dana ataupun upaya kapasitinya. Yang kedua, kita tidak ada kontennya. Ya, betul. Kalaupun kita ada duit nak buat, kita nak jual apa tentang Malaysia ni Azli? Betul. Apa benda yang kita nak cerita? Kita nak cerita tentang cinta-cinta anak remaja yang kita tonton saban maghrib tu, itukah? Apa yang kita nak cerita pada dunia ni? Dunia nak tonton apa Azli? Malaysia ni image kita. Ya, image kita, negara kita apa? Filem Tuan Syed, kita, wajah kita. Yep. pada tahun lepas saya pergi ke Frankfurt Book Fair bersama pasukan kita yang MAPIM dulu kita pergi, dan ada satu soalan saya nak tanya, lama tanya pada pihak Tuan Syed juga dan juga kawan-kawan kita di Book Fair itu. Pertama, kita selalu bercerita tentang pembangunan bagi penerbitan, pembangunan bagi penulis, ya, kemahiran pada penulis. Ada satu perkara yang mungkin barangkali kita terlepas pandang juga. Apa pandangan Tuan Syed Munawar tentang pembangunan bagi editorial, sebab nisbah mungkin barangkali nisbah buku yang keluar dengan editor yang menanganinya barangkali pada zaman hari ini tidak seimbang sehingga menghasilkan konten yang barangkali tidak sepatutnya keluar, kadang-kadang benda yang tak bagus, tak berilmiah, tak berimpak sebagainya. Ataupun pada pandangan Tuan Munawar ekosistem editor dah tak wujud ataupun tak relevan lagi pada hari ini. Apa pandangan Tuan Munawar? Okay. Saya harap saya boleh berlaku adil dengan ruang masa yang kita ada. Ya, betul. Saya boleh menghujahkan ini dengan beberapa sisi pandang yang saya tak pastilah sama ada orang lain boleh menyetujui kaedah saya bincangkan ini atau tidak. Saya dapati kenapa soalan Azli ini mungkin saya sifatkan sebagai ini, profesionalisme di dalam perbukuan. Mengapa Azli? Saya tanya, mengapa profesionalisme industri buku kita tidak tinggi? Kita tidak tinggi kerana pasaran kita hanya bercakap soal, kalau istilah kasarnya, jago kampung. Betul. Mana penerbit Malaysia yang statusnya antarabangsa? Kalaupun tidak regional, mana? Betul. Jadi kerana itu profesionalisme kita tak tinggi kerana kandungan kita, Azli, Korea, kandungan mereka buana global. Walaupun jumlah mereka tak banyak. Perasan tak? Kerana bila profesionalisme itu datang dengan saiz niaga, maka tajuk penulisan komersial. Dan bila kita bercakap Azli, kita bercakap terbitkan satu judul, Kampung Saya misalnya. Dan di dalam kepala kita, kita berfikir buku ini untuk kita jual di pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur semata-mata, bukan untuk kita bawa pergi ke Frankfurt. Azli rasa editornya akan berfikir level mana? Level kampung lah. Dan jangan lupa, gajinya pun gaji kampung. Ya, kena terimalah hakikat dia. Betul. Kenapa gaji kampung? Sebab penerbit tak mampu nak menerbit kalau di dalam sasaran pemikiran mereka hanya nak terbitkan 500 naskah, 5,000 naskah. Mari kita tanyakan, Harry Potter itu berapa naskah terjual? Satu judul. Kerana itulah kita mampu bayar professional editor mengikut kadar yang sepatutnya. If you pay peanut, you get money. Barulah ekosistem tu akan meningkat. Jadi kalaulah kandungan Malaysiana ini masih lagi isunya nak jual di Perpustakaan Negara Malaysia sahaja, kita jangan bercakap soal editor kita nak menerima gaji yang baik. You pay peanut, you get monkey. Jadi ini adalah persoalan ekonomi. Dia berkait tentang jati diri Malaysia. Saya tanyakan tadi, Malaysia kata nak jadi maju 2020. Kita jual apa 2020 ni pada dunia? Kita jual apa sekarang ni? Konten apa jual? Kan? Jual apa? Betul. Jadi itu persoalan kandungan yang perlu diberi perhatian. Kandungan apa yang nak kita sasarkan, nak kita sebarkan. Itu tajuk lain. Saya boleh ulas ini 2 jam saya boleh hujahkan. Okey, itu boleh kita adakan siri lain special dengan Okey, tuan, kita tunggu ada soalan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Jika ada boleh lagi bertanya kerana kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi ya. Dan kepada mereka yang baru menonton, mohon dapat share kan kita punya perbincangan yang agak menarik kali ini tentang penulisan komersial. Okey, kalau tidak ada soalan saya kemukakan soalan yang terakhirlah mungkin kepada Tuan Syed Munawar tentang
Satu saya nak tanya Tuan Syed lah. Baca buku apa sepanjang PKP ni Tuan Syed? Itulah nak khatam Quran, baca Quran. Apa agak-agak yang boleh kita kongsi dengan penonton pembaca di penonton di luar? Di sepanjang saya secara spesifiknya di sepanjang Ramadan ini saya ada satu tabiat di mana buku ni saya tak baca buku depan sampai ke belakang sekaligus. Ya. Dia akan tebuk-tebuk dan selalunya banyak kali buku saya baca tebuk out of necessity untuk saya mengetahui kebanyakan masa. Tetapi itu yang saya revisit pada bulan Ramadan ini selain daripada itulah satu benda yang ada kalau ada ruang yang saya nak kongsi juga. Bila saya revisit surah Al-Alaq itu dari segi pemahaman terjemahan dia menarik. Tapi buku kalau yang bukan Quran yang kita revisit dalam bulan Ramadan ini adalah Yuval Harari. 21 Lesson for the 21st Century lah. Itu buku yang saya revisit. Sebab selepas baca buku awal dia Sapien dan juga Homo Deus, saya ada rasa sedikit kecewa lah dengan buku dia yang ketiga ini. Nama dia sudah besar. Bila saya tunjuk gambar itu kan di Facebook, ramai yang kata, "Oh, Syed Munawar baca buku Yahudi," dia kata kan. Menariklah buku tu. Saya suka buku-buku sebegitu sebab dia hampir setiap halaman bila kita baca, dia menerobos pemikiran kita. Dan dengan data-data, ada orang mengkritik, saya setuju. Pendekatan buku ketiga Yuval Harari pada kali ini pada saya tidak ada kerangka. Dia kelihatan seperti anekdot, seperti koleksi artikel yang digabungkan. Berbanding dengan Sapien, saya rasa Sapien lebih kuat. Tapi walau macam mana pun, seperti mana juga kita suka baca Nesbitt, Fukuyama dan banyak buku yang lain, masih bahan bacaan yang bagi saya seronok lah. Kita rasa otak kita macam kena geletik sepanjang kita. Baik, ada orang bertanya soalan. Okey, untuk pengetahuan anda semua, Tuan Syed Munawar merupakan CEO yang bekas Kota Buku. Suatu ketika dahulu, ada satu soalan daripada rakan kita di Maya, dia tanya apa 6 sektor yang Tuan sebutkan tadi yang boleh dijual ke dunia lain di luar. Okey. Saya perlu betulkan statement ya. Bukan 6 sektor yang perlu dijual, tetapi 6 sektor yang Malaysia juarai. Dia ada dua sektor, ada dua persoalan di sini. Sebab saya sebutkan tadi, bila orang nak tengok Malaysia, nak tengok apa? Orang nak tengok pasukan bola kita pun kalah. Nak tengok sektor otomotif kita kalah dengan negara jiran bahkan. Jadi nak tengok apa? Nak tengok budaya kita pun berebut-rebut dengan negara jiran. Siapa punya? Jadi sebenarnya orang nak tengok Malaysia ini apa bidang yang bila kata Malaysia, selain daripada sebut nama Perdana Menteri kita yang popular dengan apa juga sebab, apa sektornya? Cuba Azli fikir. Saya nak ajak semua penonton berfikir. Sepanjang di Kota Buku saya dapati ada 6 sektor. Dan saya sebut ini di merata tempat. Saya sebut bila pertemuan saya dengan penerbit, 6 sektor ini. Tak semestinya komersial. Contoh, Islamic Banking and Finance. Perbankan Islam. Malaysia adalah peneraju idea Islamic Banking and Finance. Mana bahannya, Azli? Hanya bercakap je, tak ada dokumen, kontennya pun. Sebenarnya ada. Tetapi ini kerja curator. Kita ada di IBFIM sikit, di Bank Negara sikit, di UIA sikit, di USIM sikit. Tetapi ia tidak digembleng sebagai sebuah kandungan, saya sebutkan tadi, global. Untuk kita highlight negara kita Mu'jam perbankan yang terbaik di muka bumi Allah diterbitkan oleh penerbit Malaysia. Bererti kalau anda nak buka perbankan Islam di mana-mana seluruh dunia, inilah tempat. Mu'jamnya diterbitkan oleh Malaysia. Jadi itu konten yang boleh kita juarai sebenarnya. Sebenarnya kita tak perlu juarai, kita sedang memimpin pandangan dunia ini. Dari segi opinion leader, kita berada di depan. Tetapi bagaimana pengkomersialan kandungannya bagaimana? Adakah kerana kelemahan kita dari segi menurus takbir, konten-konten yang kualiti ni ataupun konten-konten yang bagus ni? Sebab itu saya sebutkan, kita perlu ada leadership di dalam memimpin kandungan, saya gunakan istilah ini, kandungan Malaysiana. Kandungan Malaysiana ni perlu dipimpin. Sepatutnya dipimpin oleh Kota Buku. Kalaupun tidak Kota Buku, agensi perbukuan yang ada. Sebab ini kandungan. Kandungan ini is copyright kita. Azli, kita adalah pemuka ilmu perbankan dunia, tetapi bila orang nak refer kepada bank.
Penulis syarahnya mana? Itu sebab saya kata, kalau anda merupakan pemilik idea itu, you are the original thinker, you are the owner, the custodian of the knowledge, bukan bahkan penerbit. Itu baru satu sektor, saya sebut tadi ada 6 kan. Betul. Kita bagi teaser, sikit-sikit kita bagi teaser. Nak mengajak Betul. supaya penonton fikir. Apa lagi sektor yang Malaysia memimpin dunia sendiri? Budaya. Halal. Oh, okey. Halal. Malaysia adalah pemimpin dunia di dalam industri halal yang bernilai berbilion dolar itu. Betul. Bila saya pergi ke Halal Fest, saya kecewa. Saya tengok Amsterdam adalah merupakan pelabuhan halal pertama dunia. Mana dia orang dapat idea halal ni? Ya, daripada kita lah. Dan kalau saya nak cerita spektrum halal, kita kena lihat horizontal dan vertikal Azli ya. Horizontal artinya apa? Kita tengok halal dalam konteks perhotelan, halal kosmetik, halal food, halal lifestyle. Dia banyak tau, itu spektrum yang horizontal sifat dia. Bagaimana pula spektrum kandungan yang sifat vertikal? Halal untuk kanak-kanak, halal untuk bacaan umum, halal untuk akademik, halal untuk profesional, blueprint panduan untuk melaksanakan halal. Masya Allah Azli, kalau Betul. kita Halal ni sejak saya masa jadi editor dulu tahun 2008 memang dah jadi satu, patutnya jadi kita punya jenama paling kuat di kenapa kita tak buat? Betul. Sedang kita ada 13 agensi federal Islam di Malaysia dan kita ada banyak agensi Islam yang berlapis-lapis di peringkat negeri dan di universiti awam. Berapa banyak jabatan pendidikan Islam ni? Islam yang boleh guna ya. Aduh, tak boleh lah Azri, aku jadi Okey, yang lagi 4 tu Tuan Haid, kita ada lagi seminit 2 minit lagi. Kalau boleh terangkan sikit lagi. Ada soalan. Nanti saya nak ingat balik. Kita sudah kalau ada. Kita sudah ada permanfaatan Islam. Kita di hujung yang 3 tu kita ada biodiversity, kita ada social, sejarah kita yang menarik. Betul. Kita ada budaya kita. Apa satu lagi yang saya tertinggal? Ada 6. Makanan boleh. Itu lifestyle lah. Di bawah lifestyle, budaya kita. Itu pun jangan lupa, sate sudah didaftarkan sebagai milik siapa? Oh, bukan. Kita bukan milik kita. Oh, sayang. Itulah Azli. Kita tak terbit, kita tak pergi ke UNESCO, kita ambil sambil lewa. Jadi benda-benda yang asalnya milik kita, dondang sayang pun kita bergaduh. Batik pun siapa punya. Kan? Jadi benda ni adalah soal konten. Ini soal kita, milik kita. Kalau kita tak perjuangkan dan kalau kita tengok, tak apalah daripada ambil. Tahu tak berapa negara ada batik? Afrika ada batik, Hawaii ada batik, Indonesia ada batik, Malaysia pun ada batik. Batik kita apa cirinya? Mana apa unik? Dia kan saya sebut tadi, dunia nak mencari keunikan. Jadi adakah kita menawarkan ini? Okey, cukup setakat ini. Okey, Tuan Syed Munawar. Okey, sebelum kita akhiri ya, saya buat kesimpulan. Terima kasih kepada Tuan Syed kerana sudi menerima jemputan kita secara 40 minit. Alhamdulillah banyak maklumat, sebenarnya panjang lagi ya, banyak lagi soalan yang nak kita tanya, tapi masa yang kita hadkan ini 40 minit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syed Munawar ya kerana sudi. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan banyak input-input yang saya terima. Kepada penonton, terima kasih sudi bersama kami pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih Tuan Syed. Terima kasih.